Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sahabat-sahabat sekalian, rakan-rakan guru yang saya kasihi. Apa khabar anda semua di luar sana? Okay, pada petang ini saya amat bersyukur dan berterima kasih kepada pemimpin GSL kerana telah memberikan saya ruang dan peluang untuk membuat sedikit perkongsian mengenai tajuk kita yang saya rasa amat menarik pada petang ini, iaitu pembelajaran terbeza. Jadi sebelum saya mulakan, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi tadi pihak penganjur telah mempersilakan saya untuk mengenalkan diri saya, memperkenalkan diri saya. Jadi tertera di skrin rakan-rakan guru sekalian ya. Saya Aisyah binti Muhammad Hamdan dan saya merupakan guru kanan bidang bahasa di sekolah saya sekarang ini, SMK Raja Permaisuri Bainon Ipoh. Tadi Munirah sebut datang dari jauh, dibawa dari jauh kerana kita semua berkumpul dari seluruh negara di sini kerana petang ini kita ada satu objektif dan matlamat untuk menimba ilmu pengalaman di samping berkongsi-kongsi cerita dan pendapat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, sedikit sahaja tentang saya. Sebenarnya seperti yang tertera di skrin itu ada beberapa kejayaan kecil yang telah saya kecapi, alhamdulillah, dan saya juga amat teruja bersama anda petang ini kerana pada petang ini saya bersama dengan, sekarang ini saya rasa kita ada 200 lebih peserta, betul ya pihak Urustia ya, 200 peserta yang telah mengikuti dan mungkin akan bertambah lagi selepas ini. Jadi anda semua adalah guru-guru hebat, anda adalah guru-guru yang berpengalaman and you come from all different walks of background, dan saya rasa bahawa bukan saya seorang saja, bukan anda saja yang akan menimba ilmu, saya juga akan belajar pelbagai perkara daripada anda semua, rakan-rakan guru di luar sana. Jadi untuk pengetahuan, saya sebenarnya adalah guru bahasa Inggeris dan kini telah mengajar hampir 16 tahun ya, berkhidmat di sekolah. Dan sebelum ini, sebelum menjawab guru kanan, saya sebenarnya adalah guru cemerlang bahasa Inggeris. Dan petang ini saya amat teruja bersama anda semua, and I really hope as well all of you are ready and pumped up for today's session. Okay, boleh tak saya lihat di chat box ya? Okay ke semua di sana, di luar sana? Are you alright? Kalau yang buka skrin tu boleh bagi thumbs up, kita boleh lihat. Okey, tadi kita dah buat sedikit temperature check, macam-macam mood dan perasaan ada. Okey, thank you very much kepada yang mengenali saya. Okey, terima kasih kerana berada bersama saya pada petang ini. Kepada yang belum mengenali saya, kita berkenal-kenalan petang ini melalui tajuk pembelajaran terbeza. Okey, seterusnya. Kita mulakan sesi petang ini ya tuan-tuan dan puan-puan dengan mengetahui apakah agenda petang ini. Jadi kita bahagikan petang ini kepada beberapa sesi. Okey, kita ada dua je sebenarnya. Satu, bahagian satu kita akan berkenal-kenalan, kita akan memahami apakah itu pembelajaran terbeza dan paling penting mengapa pembelajaran terbeza. Dan selepas bahagian satu kita ada sedikit mindfulness break ataupun rehat, dan kita akan teruskan dengan bagaimana kita boleh melaksanakan pembelajaran terbeza dalam bilik darjah. Okey, dan terakhir sekali kita akan akhiri sesi ini dengan konklusi ataupun conclusion. Dan tuan-tuan dan puan-puan ya, cikgu-cikgu di luar sana sudah pastilah memandang ke saya ni background bahasa Inggeris. Okay, saya adalah guru bahasa Inggeris. I definitely will be mixing my language a bit ya. Saya akan gunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan sekiranya saya cakap terlalu laju, terlalu cepat, ada perkara yang tidak boleh difahami dan sebagainya, respon cikgu-cikgu ya. Jangan malu untuk beritahu, Aisyah, you're going too fast, atau terlalu laju lah cikgu Aisyah, cucu train sangat ni. Okey, sebabnya masa yang diberikan ni sejam setengah. Saya cakap berpenganjur tadi sampai maghrib pun boleh saya ada dekat sini. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada itu, sepanjang sesi ini saya akan menggunakan classpoint.app. Mungkin dalam kalangan anda semua sudah familiar atau that's again what's the word for familiar, sangat sudah kenal dengan classpoint.app, dan juga saya akan gunakan Padlet. Sekiranya tidak dapat masuk untuk platform-platform ini, jangan risau, tuan-tuan dan puan-puan boleh saja gunakan chat box kita untuk berinteraksi. Marilah kita jadikan sejam setengah lebih kurang ini satu peluang dan ruang untuk kita menimba ilmu dan pengalaman, bertukar-tukar fikiran. Di samping itu, saya perlukan anda untuk bersama-sama saya dengan semua aktiviti dan task yang akan kita jalankan. Let it be a two-way interaction. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekiranya anda lihat di skrin juga, anda dapat lihat saya ada gunakan dua device di sana. I want you to see me, I want you to be able to look at me, and I also hope that I am able to look at you. Okay, kita teruskan dengan bahagian satu. Kita mulakan dengan bahagian satu.
kita ingin lihat dalam bahagian ini satu sesi perkenalan ringkas. Tadi saya dah kenalkan diri saya juga ingin mengenali cikgu-cikgu di luar sana. Dan selepas itu saya ingin melihat kefahaman kita, ingin memberi perkongsian tentang apa itu pembelajaran terbeza. Dan sudah pastilah ya kenapa atau mengapa pembelajaran terbeza. Okay, let's start with this teachers. Saya tadi bagi tahu saya sudah 16 tahun mengajar, okay. Orang kata di pertengahan perkhidmatan. Bagaimana dengan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Boleh tak sila masuk ke pautan kelas point yang pihak Urustia telah sediakan, okay, dan juga masukkan kelas kod dia 62268. Dan saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua pilihlah. Kalau saya rasa kita datang dari pelbagai latar belakang, ya, mungkin ada novice teachers yang belum sampai setahun, mungkin juga ada dalam kalangan anda semua adalah pelajar-pelajar pendidikan ya, yang belum lagi memulakan perkhidmatan. Jadi pilihlah A untuk 0 ke 5 tahun dan seterusnya. Okay, soalan, sikit lagi nak pencen tu macam mana Aisyah yang E tu? Sikit tu macam mana sikitnya? Sikit di sini bolehlah kita katakan 5 tahun lagi nak pencen mungkin. Kita kategorikanlah sebagai sikit lagi nak pencen ya. Okey, kita run class point kita dan saya harap tuan-tuan bolehlah. Okey, kejap. Okey, kadang tu benda ni bila I want to run my, saya tak boleh, hold on ya. Dah masuk kan? Dah masuk ramai dah tu. Okey, saya run semula. Inilah dianya. Bila kita nak guna, what is going on here? Okay. Sekejap ya, saya masukkan yang lain dulu. Munirah, saya akan stop sharing for a while ya. Okay, sebentar tuan-tuan dan puan-puan, saya lihat apakah masalah yang berlaku ni. Untuk cikgu-cikgu yang lain, sekiranya cikgu tidak dapat masuk ke dalam kelas point atas sebab internet tak stabil ke dan sebagainya, tidak mengapa cikgu-cikgu, ruangan untuk kita berinteraksi masih terbuka di bahagian chat, jadi cikgu boleh manfaatkan ruangan chat untuk kita berinteraksi. Siapa yang boleh masuk kelas point, teruskan berinteraksi di kelas point. Okay, thank you Munirah. Okay, saya sudah launch ya. Okay, jadi saya mohon rakan-rakan guru sekarang bolehlah menjawab soalan itu tadi. Kita nak lihat ya. Anda sudah mengajar berapa lama? Sudah berapa tahun mengajar? A, B, C, D dan E. Kalau saya di kategori C. Okey. Laju ni. Okey, kita lihat. Okey, kita nak ada, sekiranya tidak boleh masuk kepada kelas point, tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk je di chat box ya. Kita ada 200 lebih ni, jadi ramai ya. Jadi saya akan cuba yang terbaik untuk melihat respon-respon guru-guru. Okey, saya akan close submission. Dan mari kita lihat di manakah kategori rakan-rakan guru pada petang ini. Saya rasa rakan-rakan tim GSL pun nak tahu berapa ramai cikgu kita, di manakah mereka. Saya nak highlight top answers. Kita ada A dan C. Okey, kita ada highlight sini top answers. Jadi kita ada A dan C. Kalau kita lihat, A adalah 0 ke 5 tahun. Kita ada ramai di sini ya. Kita ada ramai di sini dan kita ada juga ramai di pertengahan. Okey, let me see again. Okey, kita masukkan. Okey, jadi di situlah kita ada A, kita ada pelbagai sebenarnya. Okey, tapi nampaknya kalau kita lihat tadi, kelas point kata ada ramai A dan ramai C. Dan juga di chat room ataupun di chat box, saya lihat pun ada pelbagai. Okey, jadi betul lah tekaan saya ya rakan-rakan guru sekalian yang berada bersama pada petang ini datangnya dari pelbagai latar belakang. Okey, ramai juga guru novice, okey, ramai juga yang berada di peringkat permulaan, pertengahan, tak kurang juga yang lebih berpengalaman. Dan kita tengok yang E tadi tu, ada tak geng E tadi?
Tak ramai Okey, rasanya tak ramai sangat nak pension. Maksudnya ramai yang mempunyai masa yang panjang dalam perkhidmatan. Okey, terima kasih rakan-rakan sekalian. Kita teruskan. Saya juga berminat cikgu-cikgu untuk tahu cikgu-cikgu ni merupakan guru mata pelajaran apa? Okey, apakah subjek yang cikgu-cikgu ajar? Jadi boleh tak okay, I think wait I really have a problem I think just now. Okay, hold on. Okay, kita boleh lihat dekat bahagian chat tu sambil-sambil Cikgu Aisyah bahagian teknikal. Okay, ramai cikgu bahasa Inggeris, matematik, pendidikan Islam, matematik, bahasa Iban. Teruskan cikgu berkongsi dekat bahagian chat, ada yang ajar geografi Cikgu Aisyah, bahasa Melayu, sains, banyak English Cikgu Aisyah. Okay, ramai English Ada guru counselling. Okay, jadi kita dapat lihat di situ. Okay, tuan-tuan masuk kembali saya tengok semula. Okay. I think I know what's the problem Munira. I think maybe because tadi tu bila saya you dah buat apa tu namanya yang permunian tu kan slide, maybe tadi dia tak boleh jalan. I have to put in new ones I think. Okay. Saya rasa. The button tu kan? Ya, button itu betul. Okey, tapi tak apa. Okey, kita lihat di sini sekarang subjek-subjek. English ramai ni sebab dia besar kat situ Tetapi kita juga ada rakan-rakan dari pelbagai latar belakang di sini Munira Jadi saya haraplah perkongsian kita dapat memberikan manfaat kepada semua. Okey, terima kasih rakan-rakan guru. Saya akan tutup. Okey, dan kita akan lihat secara sepintas lalu saja. Okey, kita akan lihat secara sepintas lalu. Teruskan memberi maklum balas di chat box. Tak ada masalah. Kerana bukan saya seorang saja pada petang ni tuan-tuan. Tim GSL ni ramai yang turut monitor atau melihat respon cikgu-cikgu. Dan kami akan bersama guru-guru sehingga penghujungnya. Okey. English, saya rasa yang paling ramai guru daripada latar belakang mata pelajaran bahasa Inggeris, tak kurang juga dengan subjek-subjek lain. Kimia pun ada, PJK pun ada. Wow, amazing. Thank you so much for being with us. Okay, now this is the most important question. Alright, I think I need to also redo this Munira. Okay, give me a while. Sebab saya tengok ada masalah di situ. Okay, saya akan run sekarang. Okey, tuan-tuan, ini adalah yang paling penting sebenarnya, soalan yang saya ingin tahu daripada anda semua. Saya ingin tahu apakah tujuan cikgu-cikgu masuk ke kelas masa kelas premium pada hari ini. Okey, kita ada tiga sahaja pilihan jawapan. Okey, kalau A tu cikgu-cikgu yang ada dalam kelas pada hari ini belum pernah atau hanya mempunyai sedikit pengetahuan dan pendedahan mengenai pembelajaran terbeza. Untuk B, cikgu-cikgu mempunyai pengetahuan dan agak mahir dan mungkin pernah menggunakan strategi ini. Manakala C, saya ingin tahu adakah cikgu-cikgu dalam kelas pada hari ini sebenarnya dah hebat, dah sangat mahir, tetapi mencari idea-idea baru, ruang-ruang baru untuk mencuba. Okay, let's see what are your answers. Okay, laju ni, cikgu petang ni semua semangat ni. Tak ada mengantuk ni kerana responses masuk dengan sangat lajunya. Ya, Cikgu Aisyah, kalau dekat chat tu kita ada nampak banyak A, banyak B, Cikgu Aisyah. Okay. A, B, okay. Tim GSL pun boleh bantu saya sebab saya tak dapat nak monitor semua. Jadi yes, very good, excellent. Ramai juga yang beri maklum balas di chat box dan juga di class point. Okay, saya akan close submission sebab saya tak bolehlah nak tunggu sehingga semua. Kita ada dalam 200 orang. Kita lihat sepintas lalu. Okey, jadi di sini adalah pilihan-pilihannya. A, B, C dan juga ada sedikit D, D. C dan D tak ramai C dan D ni tak ramai. Tetapi mungkin di chat box. Bagaimana Munira lihat di chat box? Ramai tak C dan D? Sorry, C. Tak banyak cikgu. Paling dominan ada A dengan B. C tu paling dominan A dan B Piramli kata jarang.
Okey, jadi maksudnya tak ramai di C, lebih banyak kepada A dan B. Okey tuan-tuan, di sini saya perlukan cikgu, ini aktiviti pertama kita. Saya perlukan rakan-rakan guru untuk satunya please be honest, okey, tolong berlaku jujur kerana selepas ini segala aktiviti kita akan berlaku dalam kumpulan. Saya akan bagikan anda sebenarnya kepada 3 kumpulan, A, B dan C. Bagaimanakah ianya akan dilaksanakan? Okey, kita lihat ya. Kalau di kelas point saya ada 34 orang di sini, 21 dan seterusnya. Dan di chat box pun ada juga ya. Saya perlukan rakan-rakan, okey, rakan-rakan guru sekarang ini untuk tukar nama anda mengikut kumpulan-kumpulan. Kepada yang jawab A tadi, anda kita namakan kumpulan Thor. You are Thor, the Lord of Thunder. Okey, kumpulan Thor. Sekiranya anda menjawab B, anda adalah kumpulan Iron Man, Tony Stark. Dan sekiranya anda menjawab C, anda adalah kumpulan Captain America. Okey, jadi boleh tak sekarang ini saya mohon cikgu-cikgu, okey, tukar nama, letakkan TH, katakan nama anda Anissa, TH Anissa. Kalau katakan anda cikgu Lee, anda letak TH Lee. Kalau anda tadi pilih B sebagai jawapan, anda tulis itu Iron Man, 1M, kata nama anda, katakan cikgu Devi. Okey, Devi. Dan sekiranya anda tadi kumpulan C, anda pilih jawapan C, maka tulislah sini CA, Captain America, katalah Munirah, cikgu Munirah. Okey, boleh tak rakan-rakan guru tolong buat perkara ini terlebih dahulu? Jadi kita dapat lihat ya. And cikgu Munirah, Azam, Munirah, maybe you can just, Saya akan share screen untuk panduan cikgu-cikgu untuk pertukaran nama di Zoom. Saya nampak ada dah beberapa cikgu Siti Sarah, cikgu Amirah apa semua dah tukar. Okey, kalau cikgu boleh nampak di paparan skrin ni cara untuk tukar nama di Zoom cikgu-cikgu. Cikgu pergi ke butang Zoom cikgu di bahagian bawah. Cikgu pergi tengok Zoom cikgu di bahagian bawah. Pergi dekat participants. Cikgu klik butang participants itu, cari nama cikgu, tekan butang more dan kemudian cikgu klik pada rename. Dan cikgu boleh rename ikut ketetapan yang cikgu Aisyah kongsikan tadi. TH nama cikgu ataupun CA nama cikgu dan Iron Man IM nama cikgu. Okey, seperti yang telah dilakukan oleh cikgu Siti Sarah, cikgu Amirah, cikgu Noria, terima kasih dah tukar nama, cikgu Azdinda, cikgu Azwani. Alright. This is stop share. Okay, silakan cikgu Aisyah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekarang, saya dapat lihatlah secara tak langsung sepintas lalu bahawa rakan-rakan guru yang masuk pada hari ini ramainya di kumpulan A dan B, tapi kita ada juga di kumpulan C ya. Jadi dari sini dapatlah kita bawa arah tuju sesi kita, so mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada semua kumpulan-kumpulan guru yang berada pada masa ini. Okey, yang pertamanya tuan-tuan saya nak tunjukkan. Okey, kejap, saya ni termasalahnya tadi, I didn't notice that. Sekarang ni tuan-tuan, kita lihat di sini ya, untuk memahami pembelajaran terbeza, saya ingin tanya dulu rakan-rakan guru, apa yang anda tahu tentang pembelajaran terbeza? Okey, yang ni cikgu-cikgu jangan risau. Apa yang cikgu-cikgu faham atau tahu tentang pembelajaran terbeza, boleh berikan dalam satu ayat, boleh masukkan dalam mungkin satu atau dua perkataan. Okey, saya run class point juga, word cloud, dan cikgu-cikgu boleh masukkan jawapan anda. Apa yang anda faham tentang pembelajaran terbeza? Boleh juga respon di chat box ya. Kami juga lihat jawapan anda di chat box. Apa yang anda tahu mengenai pembelajaran terbeza? Jangan risau, jangan takut salah. Tak ada masalah. Okay, don't be afraid. Just answer. Kumpulan Thor hebat ni, kumpulan Thor banyak menjawab ni. Kita lihat kumpulan mana ya, ahli kumpulan mana yang aktif petang ini. Kita ada 3 kumpulan. Okey, Iron Man juga memberikan cabaran. Nampaknya Iron Man pun tak boleh tahan ni, tak nak kalah. Kita lihat Thor ke Iron Man yang akan berentap pada petang ini. Thor lagi banyak bagi jawapan. Okay, thank you very very much. Okay, saya akan close submission. Okay, dan mari kita lihat jawapan rakan-rakan guru pada petang ini.
No one gets left behind. Okay, tengoklah ya, saya tak akan bacakan ya, terlalu banyak. Dan juga di chat box pun begitu aktif pelbagai jawapan. So let me just go through like one by one. Yes, I like this answer. Okay, I really like your answers. I think they are excellent. Yes, yes, yes. Okay, what do you mean? Different methods of learning. Okay, boleh diperhalusi mengikut aras. I really so honest. Thank you. Terima kasih kerana berterus terang. Inilah akan membantu presentation saya pada petang ini. Okay, no idea. It's fine. That's why you are here. We are here to learn, all of us. Pencapaian sebagaimana, apa yang dimaksudkan dengan different ability, gaya pembelajaran murid yang tidak sama dan sebagainya. Secara sepintas lalu juga, saya dapat lihat bahawa ramai guru-guru yang memahami secara kasar apakah itu pembelajaran terbeza, tetapi kita tidak nafikan mungkin ada dalam kalangan kita yang mungkin juga tidak mempunyai maklumat ataupun baru-baru nak berkenalan dengan pembelajaran terbeza. Okey, jadi saya teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, inilah kita berada di apa orang kata di bahagian satu ni ya. Untuk memahami pembelajaran terbeza, saya ingin bawakan kepada anda beberapa pengertian atau definisi yang diberikan oleh pakar-pakar pedagogi. Bukan saya cakap ni cikgu, pakar-pakar pedagogi. Dan kita tengok yang pertama tuan-tuan. Okay, kita tengok yang pertama yang ni ya. Tomlinson is a very famous academician where differentiated atau learning is involved. Dalam bahasa Inggeris, pembelajaran terbeza juga dikenali sebagai differentiated instruction atau differentiation. Ya. Okey, jadi menurut Tomlinson dan Imbo ni, pedagogi terbeza ni merupakan satu kerangka pengajaran. Okey, dan saya highlight kata kunci atau keyword yang boleh kita beri perhatian. Okey, pertamanya kita lihat di sini. Mengambil kira perbezaan murid, dan tadi kita lihat kan ada rakan-rakan guru kata perbezaan aras murid yang berbeza, dan Tomlinson dan rakan juga mengatakan demi atau untuk menghasilkan peluang pembelajaran untuk semua. Okey, ini antara pengertian yang pertama. Okey, seperti saya sebut tadi, dalam sesi kita bukan saya seorang saja yang berbicara. Rakan-rakan guru saya minta untuk memberikan feedback dan maklum balas. Kita lihat pengertian atau definisi yang kedua. Please tell me what are the keywords that you think yang anda rasa daripada pengertian ataupun definisi ini. Typekan di chat box ya, cikgu. Ini typekan di chat box. Okey, untuk yang kedua ni, okey, apa agaknya keywordnya yang tuan-tuan boleh beri kepada saya? Ajar mengikut keperluan murid. Okey, saya highlight jawapan guru-guru. Pengajaran responsif. Okey, saya highlight cikgu-cikgu punya jawapan. Strategi pelbagai. Mana dia strategi pelbagai? Strategi pelbagai. Okey, unik. Okey, terima kasih. Jadi, cikgu-cikgu sekalian, dapat kita lihat di sini bahawa kita lihat dari dia punya connection ya, ataupun connection from one to another. Pedagogi terbeza ini atau pembelajaran terbeza ini memang mengambil kira perbezaan murid kerana ia merupakan satu pengajaran responsif. Meaning to say, bagaimana kita memberi respon terhadap keperluan individu murid kita. Dan kita lakukan perkara sedemikian dengan gabungan strategi yang berbeza. Itu kalau kita rangkakan ya dalam satu orang kata untuk kita beri makna kepada apakah itu pembelajaran terbeza. Okey, satu pengajaran yang responsif kepada keperluan murid mengikut strategi yang pelbagai. Dan kita lihat apa Hamir dan Muhammad Helmi nyatakan pula di yang ketiga ni. Okey, cikgu-cikgu, apakah kata kunci yang boleh kita highlight di definisi ini? Boleh berikan pada saya? Okey, saya lihat di situ. Yes. Oh, Iron Man. Hebat Iron Man tang ni. Mana Thor? Mana Captain America? Okey, kepelbagaian. Okey, saya dapat lihat kata kunci cikgu beri. Meraihkan kepelbagaian. Lagi-lagi. Captain America timbul. Captain America timbul. Apa kata Captain America? Okey. I've lost already because so many answers are coming out. Yeah. Okay. Alright. I see the word active. Okay. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey. Jadi tuan-tuan, mari saya rangkumkan sekali lagi. If you can see, therefore ya, oleh itu kita dapat lihat bahawa bila guru memberi respon kepada keperluan pelajar kita atau murid kita menggunakan strategi yang pelbagai, secara tidak langsung kita boleh meraihkan kepelbagaian ini. Bila kita raihkan kepelbagaian ini, murid kita terlibat secara aktif. Kalau tidak, mungkin ada yang tertinggal. Jangan lupa, ada dalam kalangan anda kata tadi no one gets left behind.
That's very true. So you really understand what is differentiated instruction. Okay, dan yang paling penting ialah untuk mencapai matlamat pembelajaran. Jadi cikgu-cikgu sekalian di luar sana, cuba lihat definisi ini, kefahaman ini daripada 1 hingga 3 tadi. Jadi sini kita dapat lihat ya bahawa betapa pentingnya untuk kita faham dulu apa itu pembelajaran terbeza. Dan saya ingin tarik perhatian guru-guru terhadap kata-kata Theodore Sizer ini tahun 1985. Okey ya. Saya cikgu boleh baca, saya tahu. Jadi saya hanya akan translate a little. Dalam kalangan murid kita ya ada pelbagai, dan kepelbagaian itu mungkin menjadikannya ianya inconvenient atau tidak sesuai, tidak bermasalah kepada kita. Mungkin kepada kita ya. Kerana ramai kan mixed abilities, tetapi tuan-tuan ianya tidak dapat dielakkan. I really like this. The facts that our students differ, it may be inconvenient to us especially, tetapi tidak boleh dielakkan. Oleh demikian adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai guru untuk beradaptasi dengan situasi tersebut, kerana paling penting untuk kita be fair to our kids demi melahirkan productivity. Okey, ini kata Theodore Sizer. So saya cuba orang kata berikan pemahaman atau maknakan apa yang pembelajaran terbeza cuba sampaikan kepada kita semua. Okey. Yes, kita betul kata Cikgu Munirah, kita tak boleh pilih anak murid kita. Okey, sekarang ni mari kita buat sedikit aktiviti. Banyak aktiviti cikgu. So many. I can stay here until maghrib, I'm telling you. At night also I can still stay here. Let's do a little bit of activity. Okey, number 1. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan pilih sebuah kelas. Pilih sebuah kelas. Kita mengajar banyak kelas kan? Okay, pilih sebuah kelas. Tak kisahlah tahun 1, 2, 3, tingkatan 1, 4, 5 dan sebagainya. Bayangkan murid-murid anda dalam kelas tersebut. Wajah mereka, nama mereka, sikap mereka. Okay, saya bagi 30 saat untuk membuatkan gambaran ini. Ada yang dah pejam mata pula ni. Jangan tidur cikgu. Okay. Kita kata suruh bayangkan, imagine everyone like closing their eyes. Okay. Right, dapat? Okay, seterusnya. Sekarang ini saya ingin tuan-tuan dan puan-puan lihat nombor 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 dan 4 ya. Yang pertama, chat box ya cikgu-cikgu. Di chat box saja ya. Agaknya gambar nombor 1 ni sikap pelajar atau murid yang bagaimana? Oh, dah jawab dah, belum cakap apa lagi dah jawab. Saya baru nak tanya. Nanti dulu. Lajunya. Mengah penceramah. Dah lah tadi baru buat energizer. Okey, kejap. Nombor 1 ni murid yang macam mana? Bosan, passive, very good. Murid yang kedua bagaimana? Murid yang kedua, okey, banyak. Aktif. Suka bertanya, betul. Yang ketiga, gambar yang ketiga, murid yang bagaimana? Shy, malu. Yes. Dan yang keempat adalah semua di atas. Soalan saya, barulah nak tanya. Laju betul diorang ni. Okey, soalan saya. Which one is your student? Antara ketiga-tiga ini, di manakah anda punya murid yang anda bayangkan sebentar tadi? Adakah 1, 2 atau 3 atau keempat semua di atas? Okay, ini menarik. Munirah dan kawan-kawan, Constance and all, let's take a look. This is very interesting. Okay, saya tak run saya punya word cloud ya, sebabnya saya takut tak boleh on tadi. Oh ya, memang tak boleh. Alright. 2 dan 3 saya dapat lihat sini, tapi saya lihat banyak jawapan di sini. Setuju cikgu-cikgu? Anda setuju? Saya rasa ramai dalam kalangan kita, tak kira Thor-nya, tak kira Captain America-nya, tak kira Iron Man-nya, memilih yang keempat. Ada juga yang kata 2 ya. Okay, ramai yang memilih keempat. Betul tak? Betul? Di Zoom ni kita boleh ada reaction kan? Cubalah thumbs up if you say yes, you agree that many of us have all of them in our class. Setuju, betul. Okey, oleh demikian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Kementerian Pendidikan kita, KPM, pada 2018 ya telah mengumumkan bahawa tiada lagi pengasingan atas streaming kelas. Kerana murid perlu berada dalam kelas walaupun mereka memiliki aras minat dan kepelbagaian. Ini adalah satu arahan atau polisi kepada semua sekolah ya, dasar KPM. Dan kita tidak nafikan bahawa murid kita berbeza dari ketiga-tiga aspek ini. Okey. Profil pembelajaran, kesediaan dan minat. Profil pembelajaran cikgu would be gaya lah ya, dia learning style. Ya, okay. Alright. Kesediaan, readiness. How ready are they? Macam tuan-tuan pada petang ini. Kita tanya tadi kan, perasaan, mood, how ready are you?
to kick off our session today. Right? Minat apatah lagi. Kalau tak minat, cikgu-cikgu tak masuk dalam kelas ini. Jadi cikgu-cikgu memiliki readiness dan minat. Tetapi saya yakin ramai antara kita berbeza gaya pembelajaran. Okey, oleh yang demikian, saya juga ingin kaitkan dengan catch up plan ya tuan-tuan dan puan-puan, sebab sekarang ni semua sibuk dengan catch up plan. Kita sedia maklum untuk cover learning losses, in order for us to cover our learning losses among our learners, kita perlu laksanakan catch up plan. Dan catch up plan ni dia ada banyak strategi. Dan sudah pastilah antara yang disarankan adalah pembelajaran terbeza. Kenapa? Okey, mari saya. Okey, kenapa? Kenapa kita perlu buat terbeza? Semasa PDPR, boleh saya tanya rakan-rakan guru, banyak bertanya ni jangan marah. Semasa PDPR, berapa ramai antara anda murid masuk sepenuhnya? Boleh tak angkat tangan ataupun just say saya di chat box ya. Murid masuk sepenuhnya, pilihannya sepenuhnya, separuh atau beberapa sahaja? For certain classes yes, separuh no. Atau said no, separuh, sepenuhnya, beberapa. Okay, kalau saya lihat secara syukur sangat kalau ada beberapa yang masuk separuh, hampir penuh. Okay, baik. Okey, jadi di sini kita lihat semasa PDPR, semasa PDPR kita ada pelajar yang mungkin selalu masuk kan. Ada mungkin murid kita yang masuk kadang-kadang, ada yang takkan masuk atau ketinggalan. Oleh itu, apakah pendekatan yang perlu kita lakukan sekarang ni? Kita dah kembali bersemuka untuk mengisi lompong-lompong tadi. Ada murid yang dapat semua, ada yang memang sikit-sikit, ada yang langsung menghilang dan sebagainya. So of course, pembelajaran terbeza is like one of the best answers for this. Alright. Okay, saya teruskan lagi untuk jom tonton video ini. Okay, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan lihat, okay, the activity begins now. Okay, kita lihat video pendek ini dalam 20 saat. Okay, saya mainkan sikit Cikgu Aisyah, saya share screen cikgu. Saya rasa ada technical error dekat situ. Kenapa? Macam mana? Sebab dia dalam bentuk image. Okay, tak apa. Oh ya. Okay, kita. Okay, tak apa. Cikgu Mira, kita skip video saya gambar terus. Tak apa Cikgu Aisyah, saya paparkan skrin saya. I think okay lah, kita lajukan je. Okay, sekejap, saya stop share. Okay. Okay, boleh. Okay, saya teruskan ya. Okay, video tadi tu sebenarnya sependek je cikgu, 20 saat. Ada 3 orang murid dalam video tersebut. Okay, ada 3 orang. Saya dah bagi nama dah, Darren, Sophia dan Anita. Dan inilah dialog mereka. Darren says that, Sophia says that, and Anita says that. Okay, jadi sekarang ni saya nak tanya kepada rakan-rakan guru semua, jangan jawab lagi ya, soalan tak keluar ni, cikgu ni hebat lah petang ni. Soalan tak keluar, jawapan dah ada. Okay, saya minta kumpulan Tor tadi Tor, please tell me what kind of a learner Darren is. Apakah gaya pembelajaran murid bernama Darren? Kepada Iron Man, what kind of a learner is Sophia? Apakah gaya pembelajaran Sophia? Dan kepada kumpulan Captain America yang tak berapa ramai tadi ni, okay, apakah gaya pembelajaran Anita? Come on, Tor. Okay, Tor banyak Okay, come on, Iron Man. Okay, visuals, auditory, visual, audio, auditory. Alright. Very fast. Okay, yeah, betul. So Darren is a visual learner kerana dia suka melihat. He has to see something, he has to watch videos to be able to learn better. Okay, bukan bermakna dia tak boleh belajar dengan mendengar atau sebagainya, boleh. Tetapi he best learns with visual materials, using visual materials. For Sophia, yes, many of you answered correctly. Thank you, Iron Man. You said that she is an auditory learner. Betul. Dia adalah pelajar ataupun seorang gaya pembelajarannya adalah auditory. Dan Anita, mana Captain America kita ni? Roslyn says kinesthetic. Very good. Ya, betul. She is a kinesthetic. Saya tulis dalam bahasa Melayu. Adalah gaya pembelajarannya adalah kinesthetic kerana perlukan pergerakan dan sebagainya. Okey, jadi sekarang ni kita dapat lihat ya, ini antara contoh-contoh yang dominan dalam kelas. Kalau pakar pedagogi ada senarakan lebih banyak lagi. Dalam multiple intelligence pun kita faham ada pelbagai. Okey, music, language, spatial, interpersonal, intrapersonal. Tapi di sini kita nak lihat pada 3 yang dominan.
Maksudnya dalam kelas kita, antara murid-murid kita, tiga-tiga ini adalah antara bentuk pembelajaran, gaya pembelajaran yang dominan. Sama ada mereka adalah visual, auditory atau kinestetik. Yang suka melihat, yang perlu untuk menonton, yang suka kepada mendengar ataupun yang perlukan pergerakan. Okay, oleh yang demikian, sekarang ni kita akan masuk ke Padlet dan saya bahagikan juga tugasan ini kepada kumpulan-kumpulan Avengers kita tadi ya. Alright, sebelum saya bagi link ya, sebelum pihak Urusti bagikan link kepada Padlet ini, saya bagikan dulu apakah arahan ataupun instruction yang perlu tuan-tuan laksanakan. Okay, cikgu-cikgu sila lihat ya. Untuk kumpulan TOR, saya nak tuan-tuan, cikgu-cikgu fikirkan, senaraikan ya, apakah 3 aktiviti PDPC yang sesuai untuk Darren tadi? What are the best activities, learning activities for Darren as he is a visual learner? Untuk Iron Man, okay, now Iron Man, write for me in 3 to 4 sentences. Okay, bagaimana PDPC yang berkesan boleh dilaksanakan untuk murid seperti Sofia. Dan kepada Captain America, saya perlukan anda imagine, bayangkan anda adalah Anita, murid tadi. Kinesthetic learner kan? Bagaimana anda atau bagaimana Anita boleh beritahu atau maklumkan kepada gurunya tentang aktiviti PDPC yang dia gemari. Fahamkan apa tu orang kata arahan tersebut ya. Dia bagaimana dia nak sampaikan kepada guru bentuk pembelajaran yang dia minati. Of course di situ saya tulis dalam bentuk surat, email, rakam suara atau video. We don't have time for that. So cikgu-cikgu boleh tulis sahaja. Jadi saya mohon bantuan kepada pihak penganjur untuk letakkan link kepada Padlet, ada di chat box. Okay, tuan-tuan boleh ke chat ke Padlet sekarang. Okay, lihat di sini, semuanya ada di sini ya. Okey, kepada rakan-rakan guru yang mungkin ingin bertanya macam mana nak masukkan respon kami ni Aisyah. Senang je cikgu-cikgu. Kumpulan TOR, you klik sini, nampak tak ni? Klik ni yang ada tanda tambah ni, klik and you can write your answer ataupun responses. Dan saya mohon juga supaya kita boleh nampak dengan jelas, cikgu tukarkan color kepada merah. Macam mana nak buat? Contoh ya, katakan saya klik ni. Okey, saya tulislah kan, saya tulis apa yang saya nak tulis. Lepas tu saya tukar bawah ni, nampak tak white ni, tukarkan kepada merah untuk TOR. Untuk Iron Man tukarkan kepada kuning dan untuk Captain America tukarkan kepada biru. Can I have your responses please according to the questions? Okey, silakan. Kita beri tuan-tuan 5 minit lah. Okey, 5 minit lah. Senaraikan 3 aktiviti PDPC yang sesuai. Okey, untuk Iron Man tadi dalam 3 ke 4 ayat ni maksudnya berayat ya tuan cikgu-cikgu, buat ayat ya 3 ke 4 ayat. It's like a short paragraph, okey? Satu perenggan kecil lah ya tentang bagaimana PDPC boleh dilaksanakan. Okey, mari kita lihat. Okey, saya nak scroll. Kita bagi peluang pada rakan-rakan guru kita untuk menjawab. Okay. Kumpulan TOR sekali lagi ya, senaraikan 3 aktiviti Iron Man dalam bentuk perenggan ya 3 ke 4 ayat. Okay, lihat apa tu tugasan-tugasan anda tersebut. Okay, Captain America ni kita ada ke? Do we have Captain America in the house? Tak ramai tadi kan? Tak ramai kan? Sikit je. Sikit je. Maksudnya kita ramai yang berada di kategori A dan B. Okey, tak apa, tak ada masalah. Yes, thank you. Thank you kepada yang telah memahami bentuk tugasan tersebut. Thank you very much. Okey, senaraikan 3 aktiviti. Iron Man, tuliskan 3 ke 4 ayat dalam perenggan kecil. Captain America ni kena buat dialog sikit ke, okey? Ataupun ayat-ayat macam mana. Kalau you Anita, you nak bagi tahu cikgu kita yang kita suka aktiviti sebegini. Okey. Ada tak yang respon di chat box ya? Ada sikit je cikgu Aisyah. Ramai yang boleh respon di ni yang boleh pergi ke Padlet. Okey. Okey, laju ni. Bagus cikgu ni. Okey, saya dapat lihat di sini
Thank you very much. You finally understand what I want. Thank you. Terima kasih. Okay, ramai yang kumpulan Tom memang hebatlah pada hari ini, Munirah. Saya lihat memberi saingan ya. Iron Man, mana dia Iron Man? Mana Iron Man kita ni? Okay, Iron Man ni, Tony Stark ni billionaire ni, kaya raya. Alright, where is our Iron Man? Okay, so ada beberapa jawapan di situ. Saya hanya akan pilih beberapa sahaja untuk kita tengok sama-sama. Okay, jadi for a visual learner, betul lah apa yang cikgu cakap ni menggunakan bahan dari televisyen, gambar rajah. Okay, I like this one. Learning, I like this one. Bila ada color ni senang kita nampak kan? Okay, contohnya ni. Watching movies, use colourful visuals, learning outside the classroom, video screening, storytelling. A visual learner, storytelling, what do you think? Storytelling just by listening or storytelling like with actions and movements? Right? Menunjukkan gambar, definitely visual learner, apa sahaja berkaitan dengan gambar, video, bermain game, word wall, live worksheet, exactly. All these are very attractive to our visual learners. Sebab itu pakar-pakar pedagogi menggariskan 3 elemen yang penting tadi. Okay, for Iron Man, saya tengok untuk auditory learner, nyanyian, bercerita, music. Okay, untuk bahasa Inggeris, murid-murid boleh mendengar lagu dan isi tempat kosong. Exactly, dia dengar lagu, dia isi tempat kosong. Okay, Iron Man ada tak respon? Kita lihat. Ada. Iron Man ada respon. Saya nak PDPC dalam bentuk permainan. Okay, Anita perlukan pembelajaran yang hands-on, aktiviti luar kelas dan lebih kepada pergerakan anggota badan. Okay, secara umumnya saya rasa respon-respon cikgu-cikgu kita pada petang ini sangat baik. Okay, so you do understand. Dan saya sebenarnya tidaklah ingin bercerita panjang tentang kategori pembelajaran kerana kita nak lihat sebenarnya bagaimana nak membezakan pembelajaran kita dalam kelas ya. Okey, terima kasih rakan-rakan guru sekalian. Okey, oleh yang demikian sebenarnya kita telah hampir sampai ke penghujung bahagian 1. Okey, kita telah hampir sampai ke penghujung bahagian 1. Saya sangat suka dengan respon-respon tuan-tuan dan puan-puan. Saya sangat yakin tuan-tuan dan puan-puan juga banyak menggunakan sangat orang kata apa, I'm very sure that you are also aware of these different learning styles in our classroom, right? And what I would like to do now is I would like us to reflect. Marilah kita buat sedikit refleksi terhadap bahagian 1. Kita telah mulakan bahagian 1 ini dengan berkenal-kenalan, jom kenal-kenal. Kita cuba memahami pembelajaran terbeza dan kita juga telah cuba untuk memahami mengapa pembelajaran terbeza. Dan ingin saya tarik perhatian ya rakan-rakan guru sekalian ya, sangat penting untuk cikgu-cikgu ingat kembali yang ini tadi ya, these definitions, kenapa, mengapa, dan jangan lupa bayangan kita tentang murid-murid yang dalam kelas kita tadi. Okey, jadi ini antara sebab mengapa kita letakkan semua keperluan ini, these fundamentals dalam bahagian 1. Oleh yang demikian rakan-rakan guru sekalian, okey, I want to run my class point. Okey, ini senang je, kita dah berkenal-kenalan, tak ada masalah. Sejauh mana cikgu-cikgu peserta kelas pada petang ini memahami pembelajaran terbeza? Ada 3 pilihan jawapan di situ. Okey, dan pada pendapat guru-guru sekalian, perlukah kita lakukan pembelajaran terbeza ini? Kita dah tengok mengapa tadi kan? Perlukah? Kadang-kadang perlu, tidak perlu. So tuan-tuan dan puan-puan, very easy, go to class point. Saya dah run dia punya slide drawing. Bulatkan sahaja pilihan jawapan rakan-rakan guru. Bulatkan sahaja pilihan pilihan anda. Okey, kita tunggu Kita tunggu Munirah. Apa agaknya refleksi rakan-rakan peserta kita pada petang ini? Ada yang juga telah memberikan maklum balas di chat box. Okay? Ramai juga telah memberikan maklum balas di chat box. Ramai letak 1 Cikgu Aisyah. I can do this. I like the spirit. I'm getting there. Yes. Okay, tak apa, kita lihat bersama-sama. 2 and 1. Okay, bersama-sama organizer kita lihat apakah agaknya. Sebab kalau semua dah faham, semua dah faham, penceramah dah boleh inilah balik Okay, let's see. Tolong jawab. Kita ada 200 peserta.
I'm so sorry ya, ada rakan peserta kita kena keluar ya untuk pergi hantar anak. Kumpulan Tor pula tu hilang seorang. Alright, thank you very much kepada respon-respon anda. Ramai di chat box sebenarnya. Jadi saya akan close my class point ya. Saya akan close submission. Okay, mari kita lihat. Okay, mari kita lihat apakah respon rakan-rakan guru. Okay, okay, menarik tu Munirah Okay, kita lihat di sini Cikgu Hani. Okay, tapi dia tak bulatkan yang bawah tu, tak apa. Okay, alright. Azimah. Okay, thank you. I can do this perlu. Kita lihat kadang-kadang perlu. Okay, I can do this. Okay. I'm getting there. It's okay. It's okay. Tidak apa kalau I'm getting there. No problem. We are all getting there somewhere, some way, somehow. Okay. Wow. Okay, kadang-kadang perlu I'm getting there. Tor. Baik, ini adalah antara refleksi yang saya perlu lihat. Kadang-kadang perlu. Okay, baik. Okay, jadi saya lihat sini antara perlu dan kadang-kadang perlu, saya lihat dia ada satu orang kata apa tu quite balance lah ya. Ada rakan-rakan guru kita mengatakan perlu, ada juga yang mengatakan kadang-kadang perlu. Jadi saya ingin sangat tahu kenapa anda katakan kadang-kadang perlu. But I'm not asking now, later. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya teruskan. Jadi sebelum saya teruskan ke bahagian 2, okay Munirah, sebelum teruskan ke bahagian 2, okay, we are back. Alright, we are back. Okay, tadi saya sembang-sembang sikit-sikit. Orang Malaysia ni tak boleh lari dari makanan kan. Mesti nak makan-makan, betul tak? Okay, that's how special we are. Okay, saya pun tak ada kuih depan ni. Anak saya depan tengah makan juga tu. Okay, jadi boleh ya? Boleh letakkan kuih-muih anda. Jadi kita ada semangat sikit nak teruskan sesi pada petang ni. Sedar tak sedar tuan-tuan dan puan-puan ya, sejam sebenarnya sudah berlalu. Kita ada sebenarnya kurang dari sejam. Dan saya tak bercadang lah nak cakap sejam lagi ya. Sebab kita ada aktiviti banyak sebenarnya. Okey, jadi di sini sebelum saya teruskan, tadi kan Munirah saya sangat seronok dapat tengok wajah peserta. Can you go to that setting again please? Okay, I really like to see the faces of our participants kerana saya ramai yang saya tak kenal. Okay, jadi selepas ini mungkin ya. Ya. Makin ramai yang buka kamera ni cikgu. Saya nak tengok galeri. Galeri Dekat butang view atas kanan. Galeri. Okay, yes. I was enjoying this view just now during our break because I'm seeing all kind of faces, and from these faces I know there are also, we have experienced teachers here. Kita ada guru-guru yang berpengalaman, kita guru tengah driving pun ada tu, Cikgu Saleh rasanya. Okay. Hati-hati Cikgu Saleh. Kita bagi satu tepukan ya. Sampai driving tu listening. Ni auditory learner tu. Okey, dia boleh mendengar. Okey, very multitasking. Dan saya juga ingin lihat wajah-wajah peserta supaya memberi semangat kepada saya. Thank you Cikgu Ku. Iron Man smiling away. Okay, you're smiling away. I'm loving your smiles, right? It's good to see your participants, right? To know who they are. Okay, thank you very much teachers for staying with us. Yes, I'm going to continue and I am going to share screen again. Lepas ni kita tengok balik wajah anda semua. Seronok sebenarnya. Tengoklah wajah kawan-kawan yang saya tahu datang dari pelbagai latar belakang dan tempat. Alright, I'm going to share screen. Saya akan teruskan dengan bahagian kedua. Dan ini sebenarnya adalah bahagian yang penting kerana di sinilah saya akan kongsikan pengalaman dan juga my best practices where differentiated learning is a concern ya. Jadi di sini kita boleh lihat bagaimana sebenarnya ingin kita laksanakan pembelajaran terbeza. Sebabnya saya rasa ramai yang faham kenapa perlu buat, apakah itu pembelajaran terbeza, tetapi adakah kita tahu bagaimana melaksanakannya dengan orang kata macam mana ya? As best as possible, sebaik yang mungkin supaya kita boleh mencapai objektif yang ingin kita capai. Okey, jadi di sini gambaran keseluruhan bahagian 2 ini very straight to the point. Saya nak terus zoom kepada bagaimana melaksanakan pembelajaran terbeza. Kerana kita akan lihat dari elemen kandungan, proses dan juga produk. Okey, dan saya teruskan tuan-tuan dan puan-puan.
bila kita berbicara atau kita bincangkan tentang pembelajaran terbeza tuan-tuan ya, sebenarnya ianya boleh dibezakan dari 3 aspek yang saya sebut tadilah, kandungan, proses dan produk. Saya lihat melalui my observation, saya banyak terlibat dengan training ya, for master trainers, termasuk juga dengan di daerah dan peringkat negeri ya untuk pemantapan pedagogi dan PDPC guru-guru. Saya lihat ramai yang boleh membezakan pengajaran mereka dari aspek proses. Tetapi saya lihat kadang-kadang tu melalui pemerhatian cikgu ya, just from observation, dari aspek kandungan ni guru-guru kita mungkin kurang kemahiran atau kurang mencuba ataupun mungkin juga kurang confident, kurang yakin di mana boleh dibezakan kandungan atau konten mata pelajaran tersebut. Okey, jadi di sini biarlah kita lihat bersama so that we have a better perspective as well as a broaden our horizon and views relating to this matter ya. Okey, kita lihat terus kepada kandungan. Saya akan bawakan 2 contoh hari ini cikgu. Saya bawakan contoh satu, sudah tentulah subjek saya mata pelajaran bahasa Inggeris. Okay, because all my best practices are in the subject that I'm teaching. Dan juga saya akan bawakan satu contoh untuk mata pelajaran bahasa Melayu kepada guru subjek lain, okay, matematik, pendidikan Islam dan sebagainya. Jangan susah hati cikgu-cikgu. Kita sebenarnya bila belajar ni kita perlukan kemahiran. Bila kita ada kefahaman, kemahiran, saya pasti cikgu-cikgu boleh apply dalam apa jua bentuk subjek dan mata pelajaran. Okay, so let's go straight to the point. Learning standard. Saya bawakan sini learning standard ya. Ini katakanlah untuk tingkatan 5, mata pelajaran tingkatan 5. Saya mengajar tingkatan 4 dan 5 tapi tak apa, tak ada masalah. Saya tunjuk je contoh. So learning standard adalah standard pembelajaran. Okay, standard pembelajaran. Ini semua kita tahu. Apabila kita tuan-tuan ya, apabila kita bezakan isi kandungan, jangan lupa kita tidak boleh lari dari DSKP, kita tidak boleh lari daripada RPT kita. Okey, jadi ianya semua perlu bersaling kaitan. Kalau untuk guru-guru bahasa Inggeris, do not forget, you also have your SOW. So whatever that you are doing, alright, they must be in relation to your DSKP as well as your SOW. Alright, so here I'm giving an example. Katakan saya nak mengajar murid saya kemahiran membaca, reading. Ini dia punya standard standard pembelajaran ni ya. Okay, saya tengokkan saya highlightkan beberapa kata kunci. I want them to be able, okay, students or these learners and pupils, they must be able to read a variety of suitable print. Sama ada dalam bentuk digital. Dan mereka juga boleh investigate, membuat penyiasatan dan analisis secara global. Okay? Dan untuk standard yang seterusnya ini, murid boleh memahami ya, ataupun what is guess in Malay? Meneka. Meneka perkataan-perkataan yang mereka tak pernah dengar, yang unfamiliar. Okay? Dan ini antara isi pembelajaran yang kita nak lihat. Okay, saya bawa contoh saja cikgu, kandungan. Saya nak bezakan dari aspek kandungan. Okay, mari kita lihat. Katakanlah saya beri ini yang saya ingin buat dalam kelas. Okay, saya ingin mengajar isu ataupun murid ingin diberi pendedahan terhadap topik atau tema pembelajaran waste management. Dalam bahasa Melayunya adalah pengurusan, teringat Munirah, pengurusan bahan buangan. Bahan buangan atau pengurusan sampah ataupun pengurusan sisa. Okay, waste management ya, dalam bahasa Melayunya seperti yang tertera. Okay, jadi di sini biasanya kan bila kita bezakan ni memang kita bagi kumpulan lah cikgu. Kalau kita tak bagi kumpulan, macam mana kita nak bezakan kan? Okay, jadi saya bagikan kepada 3 kumpulan pelajar, murid tadi ada 3. Saya namakan dia Ravenclaw, Falcon and Phoenix. Dalam kelas kalau boleh kita bagilah nama pada kumpulan kan. Kalau kita namakan kumpulan 1 ABC ni macam tak best. Dan lagi menarik kalau murid tu sendiri pilih nama kumpulan dia. Jadi dia akan rasa teruja. There is a sense of belonging. Okay, katakan Ravenclaw ni sebenarnya adalah murid yang lemah. Okay, kumpulan murid yang agak lemah. Tetapi ingat cikgu, kita tak bagi tahu. We don't tell our students, okay Ravenclaw you are the weak ones. Falcon you are okay intermediate. Oh Phoenix you are the best, you are the cleverest. Oh no. We don't do that. Kita tak buat perkara-perkara demikian. Ini hanya dalam pemahaman kita je. Kita jangan tahu siapa dan kenapa mereka dibezakan. Tetapi murid ni dia tahu je, dia tahu dia kumpulan apa dan siapa kawan-kawan dia. Okey, jadi di sini tengok saya nak tunjuk. Kita nak reading tadi kan, membaca kan, kemahiran membaca. Dia boleh membaca, dia sepatutnya boleh analisis
teks tersebut dan dia sepatutnya boleh memberi makna ataupun guess the words, the unfamiliar words, right? So what am I doing? Katakan untuk kumpulan Ravenclaw yang murid agak lemah tadi, saya beri mereka satu teks. Teks itu pun mungkin dipermudahkan sedikit. Katalah dipermudahkan. Kalau tak dipermudahkan pun, katakanlah tak dipermudahkan pun, saya nak dia memahaminya jadi teks tersebut. Katalah teks itu daripada textbook, daripada textbook ni sepatutnya ianya boleh from textbook, right? So it is supposed to cater to many different abilities. It is supposed to. But I know in reality, most of the time, sometimes it may not cater to the lower levels. Okay, so now either we can simplify the text for their sake or kita nak bagi dia kandungan tu, kita nak dia faham makna perkataan. Jadi saya nak suruh dia highlight ini sahaja dalam kumpulan tadi, dalam mungkin 3-4 orang, dan saya nak dia cari makna perkataan dan construct a sentence based on the words maybe. So mungkin dia perlu baca beberapa kali bersama dengan ahli kumpulan untuk mencari makna perkataan tadi dan sebagainya. Ini untuk kumpulan pertama. Okay, kumpulan kedua. Saya bagi satu teks juga berkaitan dengan waste management. Kali ini saya lihat tadi yang reading, what they call that, the standard pembelajaran tadi ni. Nampak sini tuan-tuan? Investigate, analyze global. Alright. Kumpulan kedua ni intermediate ya, agak bagus, agak okey, boleh bergerak dengan kata agak independent, mungkin dengan sedikit bimbingan. Jadi dalam kumpulan saya nak mereka identify the reasons why do we need to have waste manage, why do we need to manage waste? Okay, list down at least 3 possible reasons and give 1 reason of your own. Ini dalam kumpulan. Kenapa? Sebenarnya saya nak dia baca. Read the text. Baca teks tersebut. Bila dah baca teks, kita nak tengok pemahaman terhadap teks. Jadi kita nak dia untuk senaraikan tadilah sebab-sebab dan sebagainya. Okey, bagaimana pula dengan kumpulan ketiga? Let's say this is the best group ataupun kumpulan murid yang paling advance ya. Okey, jadi di sini mungkin dia lebih berbentuk kebat. Dia baca teks tersebut, saya tanyakan what attitude does the writer portray in the text? What is your opinion? Jadi maksudnya dia perlu membaca juga. Setiap kumpulan ini perlu membaca beberapa kali. Tetapi kandungan itu telah dibezakan supaya ianya boleh suit ataupun ianya boleh cater kepada keupayaan kumpulan-kumpulan murid tadi. Contoh pertama. Okey, boleh cikgu? Ingat budak tak tahu ke bila dibahagi kemampuan mereka. Okey, saya ingin respon di sini. Pembahagian kumpulan tu sebenarnya adalah kepada objektif kita. Kadang tu ada masa kita nak murid yang lebih baik boleh membantu murid yang mungkin lebih lemah. Okey, jadi kadang tu kita mungkin letak dalam lesson ini, mungkin kalau, that's why I said every lesson differs. Setiap lesson itu dia berbeza juga. Kalau tiap-tiap kali lesson kumpulan yang sama, dia boleh agak dah. Tetapi kalau katakan kali ini kumpulan ini, kali ini kumpulan itu dan sebagainya, jadi di sinilah nanti kita dapat, murid-murid ini akan tahu, dia dapat bekerjasama mengikut objektif kita sendiri. Okey, adakah objektif pembelajaran akan mempuai? Oh, sorry, tak apa. Okey, jadi saya teruskan ya. Okey, di sini contoh satu ya. Saya bagi contoh dua. Jadi di sini tuan-tuan, okey, saya nak buang dulu. Okey. Bila kita kata kita bezakan dari segi aspek kandungan ni, kandungan yang diberikan berbeza mengikut tahap murid, kita juga boleh simplify atau modify. Kumpulan katakan Ravenclaw tadi ni, mungkin teks tu mungkin lebih mudah. Kalau katakan kumpulan Phoenix tadi, perkataan yang susah ada 10, yang ini mungkin ada 7, ini mungkin ada 5 atau 6. Okay, nampak di situ ya. Nanti kita akan bincangkan cabaran ya. Cabaran banyak tuan-tuan, bukan mudah untuk kita juga laksanakan ya. Dan saya tak kata kita buat perbezaan ini atau kita bezakan ini setiap lesson. Jadi kita lihat kepada keperluan, tetapi sebenarnya okey, yang saya rasa sebenarnya kita boleh buat selalu, ia sangat perlu. Tetapi tidaklah setiap kali lesson tu kita bezakan melalui kandungan. Hari ini mungkin kandungan, esok mungkin kita bezakan aspek proses, yang akan datang mungkin aspek produk. Jadi maksudnya kita tetap menjalankan atau menggunakan pendekatan terbeza tetapi menggunakan elemen-elemen yang berbeza atau elemen-elemen yang berlainan. Okey, saya teruskan dulu ya. Okey, tengok sini. Okey, jadi di sini ia saling berkaitan dengan Bloom's taxonomy. Okey. Tadi aras pemikiran yang rendah mungkin diberi lebih mudah pemahamannya, yang lebih kumpulan yang lebih baik mungkin akan diberi pemahamannya more challenging what I call that content, alright.
Macam ni tadi, betul lah apa yang kita buat di sini tadi, dan ini exactly what I've done in class. Satu contoh yang pernah saya buat dalam kelas, murid yang sudah menguasai ni kita bagi dia peluang untuk analisis isi kandungan. Ini yang saya sebutkan tadi ni, apa tu? Yang tadi ni, nampak tak, dia nak analisis. What attitude does the writer portray in the text? What is your opinion of waste management? Semua berdasarkan teks. Bukannya, jadi daripada teks ini dia keluarkan jawapan-jawapan terhadap persoalan yang sedemikian. Okay? Jadi ini untuk menjawab yang tadi ni, ya. Alright. Jadi ini antara pembelajaran yang boleh dibezakan melalui kandungan. Satu contoh lagi cikgu. Saya ambil contoh yang mudah sikit. Ini saya pernah buat juga. Saya ambil contoh sajak tahun 6 ya. Anak saya tahun 6. So this is from her textbook. Alright, dalam textbook ya. Nanti saya lihat. Okay, kata ini sajak tahun 6 cikgu. Okay, saya ada pengalaman buat menggunakan strategi terbeza untuk murid tingkatan 2. That time I had a Form 2 class, and at that time we had to do a poem. Alright, that time there was a poem, we had to do a poem. So saya gunakan bahasa Melayu sebagai contoh saja, tapi skill atau kemahirannya sama. Cikgu tengok kita ada berapa bukan perenggan, what do you call this? Rangkap. Betul ke Cikgu BM? Ada yang kena marah saya ni. Sajak kita panggil apa? We call it stanza. Rangkap. Okay. Nanti Munirah marah saya, Cikgu BM tu. Okay. In English we call it stanza. So right, we call it stanza. So rangkap ya, rangkap pantun, rangkap sajak, betul? Okay, kita ada beberapa rangkap di situ. Sekarang kalau kita bagi, let's say you have many good students atau murid cikgu memang advance, tak ada masalah nak bagi sekaligus begini. Tetapi kalau kita ada murid yang pelbagai, yang lemah, yang tak minat belajar dan sebagainya, dia tengok sajak pun dia rasa nak muntah hijau dan sebagainya. Okey tuan-tuan, jadi takkan kita nak bagi ada berapa rangkap di situ? 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kita boleh bagi 1 sahaja atau 2 sahaja. Dia nak baca 2 dahulu. Okey, jadi di sini dan apabila kita bagi dia untuk ni, kita nak bezakan dari aspek kandungan ya cikgu. What can we do? Mungkin untuk rangkap 1 ni nak lihat makna perkataan sahaja. Ini kumpulan pelajar yang mungkin lemah, makna perkataan. Yang tak minat sajak-sajak ni, dia lari daripada kelas kalau cikgu suruh dia bersajak atau baca sajak. Dia tak minat, so mungkin nak tengok makna perkataan dahulu. Okey. Mungkin kumpulan yang lebih baik atau murid yang lebih orang kata berminat. Okey, sebab ingat tadi we have readiness, kesediaan, minat, profil pembelajaran kan. Kita beza murid-murid kita ni. So mungkin kita nak beri dia lihat pula makna rangkap tersebut untuk diungkapkan makna rangkap tersebut. Macam ni perkataan dia in isolation, apa dia kekalkan, contoh binasa apa, 2, 3, contoh ni tahun 6 ya. Okay, maybe makna the whole rangkap apa maksudnya. Saya pernah bagi pada murid saya satu kumpulan yang ni, paraphrase. Munirah, what is paraphrase in Malay? Paraphrase, ungkapkan dalam ayat kamu sendiri apakah erti rangkap tersebut contohnya. Okay, so maybe the one is more advanced. Okay, depends. Okay, saya rasa macam murid sekolah merendah ni dia lagi ramai kan dalam satu kelas ya. Biasanya murid sekolah dah ramai dan 30 lebih. So you give them different content tu untuk cater to different needs maybe, and also according to their readiness. Okay, kalau kita ada murid yang tak suka sajak ni cikgu, apa kita nak buat supaya dia boleh faham? Okay, jadi di sini mungkin kita nak bezakan kandungan di set induksi. Tak, okay. Yang menjadi kerisauan guru-guru kerana tu dia beranggapan nak bezakan ni keseluruhan lesson tersebut. Tidak semestinya cikgu ya, kita boleh buat terbeza ni mungkin di set induksi. Kita boleh buat mungkin di input atau content atau lesson delivery tadi. Okey, atau mungkin kita boleh buat di akhir. Ikutlah pada objektif dan sebagainya. Tapi kalau tengok content tadi, biasanya kalau content ni of course lah di bahagian delivery ya, atau lesson development. Okay, I'm reading your ni. Okay, yes, betul. Nanti kita lihat ya. Okay, macam ni ya. Kalau katakanlah murid tu jenis kinestetik. Okay, apa yang kita boleh macam mana kita nak bagi kandungan ni menarik untuk dia? Atau apa yang dia boleh buat? Oh, bumi kami berjanji bersatu hati, bla bla bla, bak seberkas lidi. Okey, ini yang saya rasa saya pulangkan kepada kreativiti cikgu, tapi inilah maksudnya kandungan itu tadi. Okey, yang boleh kita bezakan ya. Jadi dan mungkin pembelajaran ini bukannya dalam satu masa, mungkin kita nak bawa ke akan datang, terpulang atau bergantung kepada kelas cikgu tersebut. Okey, boleh. Itu tadi elemen kandungan.
I have here in front of me ni, letak ni, takut terlepas masa, tengah tengok ni, nanti Munirah marah kat I ni. Okay, so elemen proses yang seterusnya. Elemen proses tuan-tuan dan puan-puan, okay, this one I said just now, I said many teachers, they are very confident in differentiating the process aspect. Tapi yang kandungan tadi dia mungkin macam tak confident sikit, apa yang boleh dibuat untuk kandungan. Untuk elemen proses tuan-tuan, actually, basically adalah bagaimana isi kandungan itu boleh dipelajari, how to make sense of the content. Okay, macam mana? Jadi di sini lebih kepada what to do. Kita banyak gunakan PAK 21 kan. Contoh, saya bagi satu contoh je. Peta item. Okay, macam tadi ni, ini kandungan tau. Okay, ini kandungan. Okay, saya pergi balik. Ini adalah kandungan. Untuk dia belajar mengenai teks tersebut dan sebagainya, tetapi bagaimana nak disampaikan, macam mana dia nak make sense of it, of that text, akan dilakukan melalui proses. Proses macam mana? Contoh tadi yang kata perkataan tadi, makna perkataan, mungkin dia nak buat, katakanlah what do you call this thing, katakan circle map tadi, okay, perkataan apa, atau murid yang sekolah rendah mungkin nak letak gambar daripada teks dan sebagainya. Kita nak, sebelum dia menulis karangan, mungkin kita nak dia fahamkan suatu konsep, nak letak gambar. Ini adalah prosesnya. Saya hanya beri satu contoh je cikgu, peta item yang boleh digunakan untuk kita, dalam kita menyampaikan kandungan tersebut. Apakah lagi yang boleh kita gunakan tuan-tuan? Gunakan class point please, tolong gunakan class point supaya kita boleh lihat di word cloud. Apakah lagi bentuk proses yang boleh kita laksanakan? Can you please respond using class point? Okay, gunakan class point. Soalan saya tadi ya. Contoh saya bagi satu je item. Apakah lagi bentuk, how I'm going to put it ya. What are the ways? Okay, apakah cara yang boleh kita gunakan untuk menyampaikan isi kandungan atau tadi yang kita boleh bezakan? Mungkin first group buat komik macam ni. Yang group kedua, ketiga dan keempat dan sebagainya. Okay, come on. Gunakan class point tuan-tuan supaya kita boleh lihat jawapan anda secara menyeluruh. Okay. Okay, catat-catat ni saya dah bagi. I think ni saya dah bagi dah. Come up with something else. Come on, you come up with something else. I've given this I think map. Okay, so catat alih tu semua satu family lah. Apa lagi yang lain-lainnya? Kita lihat di sini. Ini dia proses. Okay, saya akan close submission. Okay, saya nak cepat sikit. Okay, alright, di sini respon yang saya lihat di sini ya. Okay, yes. Kita boleh beri sebagai quiz. Kata kita gunakan quizzes kepada yang suka pada visual dan sebagainya. Let's say group tadi. 6 thinking hats, yes. Comics, yes. Okay, no idea. Siapa no idea ni? Adakah orang yang sama daripada awal hingga akhir? Saya tidak berjaya lah sekiranya yang no idea ni is the same person. Okay, so when you say different instructions, what do you mean by different instructions? When you say differentiated by task, yes, exactly this is what I am trying to convey. What is it? So we are looking at tasks such as role play, drama mungkin, okay, ataupun lakonan, peta minda, betul, Cornell notes, yes, permainan, gaming ya, gamification, games, alright, yeah, we have here. And dalam di chat box pun ada beberapa jawapan. Ya, betul tuan-tuan, inilah prosesnya. Saya tambah lagi tuan-tuan, kita boleh gunakan PBL. Bagaimana katakan project based learning, kita boleh gunakan apa lagi? Untuk kita capai objektif-objektif, untuk kita sampaikan tadi kandungan tadi ya. Untuk katakan murid tadi dia bagi tahu apakah cara-caranya. Okay, kita boleh bagi dia cards, flash cards. Saya pernah buat juga, okay, flash cards contohnya. All these are the process. So each of them will have different tasks, ya. Okay, itu yang kita masukkan dengan membezakan melalui proses. Ya, proses. Okay, apa lagi? Dan biasanya kalau 6 thinking hats ni, kita bagi dia different roles. Dalam kumpulan tu kan, mungkin ada yang jadi scribers, penulis, ada presenters pun boleh. Jadi kita banyak boleh dibezakan as it goes, kata narrower and not narrower. There's so many things that you can differentiate. Komik, kumpulan yang kata tak suka baca sajak. Okay, kumpulan tak suka baca sajak tadi, contoh. Mungkin kita boleh minta dia lukis satu gambar
yang menggambarkan stanza atau rangkap pertama. Katalah contoh tadi okey yang ni. Lukis, buat komik kat sini, komik ataupun lukisan, drawing. Ini prosesnya. Jadi dia make sense, dia beri makna terhadap kandungan tersebut melalui lukisan, komik dan sebagainya. Okey, teruskan cikgu Okey. Jadi di sini saya teruskan dengan produk. Produk is the easiest lah. Produk means apakah hasil akhir. Hasil akhir ni nanti yang kita nak lihat. Jadi kita ada laman web, video, dan sebagainya. Produk apa murid hasilkan di akhir PDP. Ni senang sebenarnya produk ni dia tak something that quite familiar lah. Teachers are quite familiar. Saya tak akan pergi kepada word cloud. Katakan contoh alright. Laman web. Takkanlah laman web ni seorang nak buat dalam kumpulan. Tadi proses kan, mungkin ada yang hasilkan video masuk di laman web. Mungkin ada yang akan buat penulisan letak di laman web. Tapi laman web ini sebenarnya adalah hasil akhir. Okey, boleh faham maksud saya Alright. Okey, jadi katakan laman web tadi. Mungkin murid yang suka menyanyi, kita nak minta dia buat satu katakan jingle. Sajak ni tak best katakan. Jadi dia nak sajak secara, mungkin dia nak buat sajak norma baru. Jadi dia nak ada nyanyian, nak rap sikit. Jadi mungkin dia hasilkan sedikit nyanyian ataupun rapping atau sebagainya masuk dalam laman web. Tapi laman web ni adalah produk akhir. Produk ataupun hasil akhir. Proses dah terbeza. Laman web ni mungkin untuk satu kelas ataupun juga untuk sesetengah kumpulan. Contoh. Okey. Okey, ni dah lepas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pembelajaran terbeza atau pendekatan terbeza ini sebenarnya berkait rapat dengan pembelajaran abad ke-21. Kalau tanya saya, you can use differentiation when you use gamification. Bila buat PBL especially memang banyak yang boleh dibezakan atau terbezanya banyak di sini. Flip classroom pun sama. Okay, bila kita bagi sesuatu pada murid kita, banyak yang kita boleh buat di sini. Sangat berkait rapat dengan PAK atau pembelajaran abad ke-21. Oleh itu, sekarang ni datanglah tuan-tuan punya tugasan yang terakhir. Sebelum kita habis habis lah. Okay, tugasan terakhir kumpulan Thor, Iron Man, Captain America. Now, I am going to share you my best practices. And most of my best practices come in the form of PBL. Okay, saya beri penjelasan dulu apa yang saya buat dalam 3 contoh PBL yang saya sertakan di sini. Saya ceritakan dulu saya ceritakan dahulu. Alright. So, contoh yang pertama PBL 1 ni, saya buat career day. Okay, kita buat career day. Dalam textbook sebenarnya it's a speaking lesson. It's a speaking lesson. Dia bagi 2 jenis pekerjaan cikgu. Okey, satu ni saya dah lupa dah dalam textbook ada 2 jenis pekerjaan. Murid perlu bercakap atau bercerita menggunakan perkataan dan ayat-ayat tentang this job and this job. Let's say job A and job B. Alright, let's spice them up. Let's make it fun. So when I run a PBL, saya telah bezakan saya nanti tak nak beritahu apa yang saya bezakan lah sebab ini tugasan anda. Saya cerita je dulu apa yang kita buat. Bagikan kepada 5-6 kumpulan, saya more than that. Setiap kumpulan pilih satu pekerjaan yang mana mereka minat. Maksudnya first sekali grupkan murid ni, ada yang nak jadi veterinarian, ada nak jadi, tu nampak tu bomber, ada nak jadi, ini air hostess ini air hostess ni, kumpulan air hostess, dan macam ada fashion designer. Ini fashion designer if I'm not mistaken. Okay, dan mereka perlu ada perkara-perkara lah yang perlu mereka lakukan di sini. Okay, jadi di sini akhirnya adalah satu pembentangan, satu exhibition yang kita panggil pula tingkatan kelas-kelas lain dan guru-guru lain. Ada Q&A dan sebagainya. This is one, PBL 1. Okay, PBL 2. From waste to wonder. Okay, di mana murid telah diberikan pelbagai task dan aktivitis untuk promote bagaimana kita nak mengatasi masalah pembuangan tadi, sisa-sisa tadi nak atasi masalah itu. Jadi macam mana nak promote kepada masyarakat, rakan-rakan. Jadi ada yang buat movie night. Satu kumpulan dia buat movie night. Satu kumpulan dia buat pertandingan trash to treasure. Semua ni online tuan-tuan Sebenarnya saya tak ada cerita banyak lah. Tapi please go to my YouTube nanti kalau nak tengok hasil-hasil, dan juga we have one website, web page for this. Special for this. Alright. Dan ada satu kumpulan pula study apa itu 6R. Kita sangat arif tentang 3R, but what is 6R? Okay, so this is one PBL, PBL 2. PBL 3, this is the biggest PBL I've done, I think we have done. Ini adalah pementasan teater musical. Tingkatan 5 pada tahun 2019.
Pentasan teater musical berdasarkan komponen sastra kita, English literature, Sing to the Dawn. We call it Sing to the Dawn the musical. Saya bagi sedikit input saja. Kita ada pengarah, kita ada script writer, kita ada pelakon, pereka kostum, kita ada technical crew, kita ada script writer and all kind of whatever roles you can imagine. And we stage 4 performances over 4 nights in Jabatan Kebudayaan JKKN, Jabatan Kebudayaan Negeri Perak, dan tuan-tuan tahun ini GPMP SPM adalah 1.2, terbaik sepanjang history tingkatan 5 atau SPM. 1.2 tuan-tuan, hampir sama dengan SBP. Sedangkan sekolah saya bukan sekolah berasrama penuh ya. Alright. Jadi ini yang dilaksanakan is a 3 months project. 5-6 months project. Jadi soalan saya sekarang adalah saya nak tuan-tuan masuk ke Padlet semula. Go back to Padlet please. Okay, go back to Padlet. Kumpulan Thor, tugas anda. Rasa-rasanya kenapa macam ni? Sorry ini Iron Man Iron Man dulu. Iron Man berdasarkan PBL 1 tadi, apakah agaknya yang dibezakan? Just give your ideas. What do you think was or were differentiated there? Aspek apa? Di mana? Kepada kumpulan Thor untuk PBL kedua iaitu Waste Wonder, dan untuk Captain America for the theatre, the Sing to the Dawn the musical. Tuan-tuan sekali lagi tolong klik pada tanda tambah ni, tolong masukkan pendapat anda, apa yang dibezakan, di mana proses terbeza itu berlaku. In your opinion, don't worry. Come on, mari kita lihat bersama. Di Padlet kita ni Kalau nak buat di chat box pun tak ada masalah. Cikgu Aisyah, sambil-sambil kita tunggu respon di Padlet tu, ada soalan daripada Cikgu Muhammad berkaitan dengan end product dan penilaian. Okay, let me see. Can you please read for me the question because I may not be aware of it. Cikgu Muhammad tanya, macam mana nak nilai bila end product dah dapat? Maksudnya kalau kita ada end product yang pelbagai, macam mana nak nilai murid? Okay, end product satunya saya always believe in the process. Bila kita bercakap tentang formative assessment ataupun CBA, classroom based assessment, ianya berterusan. Kita nak nilai satu produk tu selambak orang kata di akhir itu mungkin you ada satu kriteria. Tapi sekarang ni sepanjang murid menghasilkan produk tersebut, apakah standard pembelajaran yang dilalui, yang dilaksanakan, yang dia boleh capai, dia tak boleh capai. Apakah scaffolding? What is scaffolding, Munirah? Okay, yang cikgu-cikgu laksanakan supaya murid-murid ini dapat menghasilkan produk tersebut. Tetapi sekiranya contoh tadi, yang tadi PBL Career Day. Career Day. You know what I did? Saya memang ada kriteria-kriteria sepanjang mereka melaksanakan projek. Sebabnya kita nak tengok, kan standard pembelajaran kita ni ada beberapa, bukannya satu kan, ada banyak. Jadi sepanjang mereka melaksanakan projek tersebut, saya nilailah as they were doing it. But at the end, hasilnya tu bila dia buat final presentation, sebabnya itu adalah lesson on speaking. When they are able to deliver, because let's say there are 4 of them in a group, each of them has a part to speak, bukan seorang dominate. Jadi bila keempat-empat ni bentangkan, argue and what not, saya akan nilai mengikut fluency, accuracy, complexity berdasarkan subjek saya lah, because it was a speaking lesson. That's how I assess my final or the end product of it. Okay, kita lihat jawapan-jawapan. Banyak dah ni. Wow, letak gambar lagi Cikgu Saliza. Different job description and specification. So yes, that was those things were being differentiated. Process and outcome, content and outcome. Banyak sebenarnya. Kalau tuan-tuan tanya saya buat PBL, the best part about doing PBL, semuanya dibezakan sebenarnya. Tengok jawapan-jawapan. Betul kan jawapan semua ni, Munirah? Betul kan? Respon ya. Dan juga pemimpin GSL yang lain outcome. Career dia. Okay, saya pergi kembali kepada slide Okay. Di sini this was a speaking lesson. Saya differentiatekan atau saya bezakan di proses, especially semasa proses. Sebabnya, kita tengok beza. Prosesnya setiap kumpulan dapat job yang lain. Dan cara mereka research pasal job tu pun macam-macam cara. Tetapi produknya adalah exhibition. Sama, satu kelas ni produk akhir adalah what is exhibition? Pameran. Okay.
Produk akhir dia pameran, semua sama. Tapi saya bezakan di proses. Dan sudah pastilah apabila kita bezakan di proses, kandungan pun terbeza. Kerana kandungan setiap kumpulan ini berlainan. Dua di situ. Okay, kita lihat balik. This is what happens when you have so many things. You're going back to and fro. So I'm going back to Padlet now. Okay, looking back here. Cikgu okay ke di sana tu? Are you okay? Don't leave first. Jangan biarkan saya terkontang-kanting di sini cikgu. Bersama saya sehingga 4:30 ya. Okay, don't leave me. Don't leave me. Alright. Untuk from waste to wonder. Okay, I'm going to read a few. Differentiation in terms of multiple intelligence. Very good. End product. Exactly. Okay. Kita lihat balik. Masuk balik ke sini. Tuan-tuan, for this PBL Career Day, proses dan kandungan. Untuk waste to wonder, definitely product. Sebab saya ada berapa grup yang itu 4-5. Setiap grup ni semuanya berbeza dia punya end product. Cuma kami letak dalam satu web page ya untuk kita what do you call that? Kita supaya semua boleh lihat lah. Alright. Dan saya bagi ikut kemampuan mereka cikgu. Ada anak murid saya yang tak ada juga, yang tak ada apa tu komputer. Takkan kita nak bagi dia buat video. Alright, ada murid kita yang tak ada, katakanlah dia tak ada itu, tak ada ini. Jadi kita bagi, ada satu kumpulan tu dia buat scrapbook je cikgu. Scrapbook je, saya kata dah tak ada komputer, tak ada printer, tak ada apa, tak ada, takkan tak boleh tulis, takkan tak boleh melukis. So we gave, what do you call that, scrapbook lah, itu ada juga ya. Okay, yang ini kita lihat kepada kumpulan Captain America. Instructions, students carry out different roles to complete tasks, very good. Menghayati watak dan peranan yang berbeza, merangkumi kesemua. Betul. Sangat betul. Okay, jadi saya tengok macam mana saya susun. Yang ini Career Day kita bezakan dari segi proses dan kandungan secara, iaitulah yang dominan atau domain umum. Yang ini lebih kepada produk akhir ya. Yang ini everything, kandungan ada, proses ada, end product pun ada. Kenapa end product ada? Walaupun akhirnya adalah satu pementasan, tetapi kumpulan kostum cikgu dia hasilkan kostum tau. Yang ini, yang tuan-tuan nampak ni semua budak punya kerja ni. Makeup team, kita ada makeup team. Makeup team ni apa end product dia? Sudah tentulah pelakon-pelakon dan penari yang jelita dan handsome ini. Okay, jadi setiap tu ada. But then along in the process, there are things that they learn as well that we want them to learn. Dan saya rasa this is very meaningful to me, very meaningful to all of us, the teachers as well, because it polished them holistically, but it was not easy lah. Okay, jadi di sini tuan-tuan terima kasih banyak-banyak atas respon menarik. Sekiranya tak sempat ya Thor, Captain America dan Iron Man, bolehlah lepas ni masuk semula ke dalam Padlet kita ni dan masukkanlah respon-respon anda. Okay, so I'm looking at my alarm clock. Don't worry Munira, I'm aware of the time. Okay, so we go next. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita melaksanakan pembelajaran terbeza, apabila kita melaksanakan pendekatan pedagogi seperti ini, sudah pastilah ada cabarannya. Tertera di screen, saya tak perlu bacakan, I don't want to waste time, but I think you would agree with me. Antara 1, 2, 3, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, tuan-tuan boleh tak letakkan di chat box. Yang mana satu? Susun ya, ikut macam kata the biggest problem to the smallest problem. Biggest problem to the smallest problem. Mana satu? Kalau contohlah pada saya, katakanlah masalah terbesar nak laksanakan size kelas. Lepas tu mungkin nombor 5 dan seterusnya. Cikgu boleh susun kan di chat box. Kita nak lihat. Manakah masalah tuan-tuan yang paling besar dalam melaksanakan atau cabaran dalam melaksanakan pembelajaran terbeza? Susun. Okay, 5, 6, 1, 3, 4. Okay, saya nak tulis respon kawan-kawan ni. 5, 6, 1, 3, 4. 5, 6, 1. Itu respon pada Captain America cikgu. Captain America. Okay. Kita dapat lihat Munira, sebenarnya Captain America cabaran dia lain. Kalau Thor cabaran dia lain juga. Betul? Menarik. Terbeza ya cabaran pun. Pasti terbeza mengikut pengalaman, kemahiran, pengetahuan. Menarik tu. Okay, sila senaraikan cikgu. Which one is yours? Okay, menarik ni. Saya tengok size class. Tak banyak kata size class as number 1, you know. Saya ingatkan size class ni akan jadi nombor 1, betul Munira? Tapi nampaknya number 1 is not the main problem. Number 2, yes. Nampak ramai sebut number 2. Tak kurang juga yang nombor 5 ni pun banyak. 5 banyak di tangga tinggi-tinggi ni. 5 dah banyak. 2, 5. Okay. Alright. 4 pun ada. 4 apa tuntutan kurikulum? Ya, betul. Saya rasa semua faham. 5 ramai, 2 pun ramai. 2 banyak letak 2. Baiklah guru-guru sekalian, saya hanya diberi lagi 10 minit untuk
mengakhiri sesi saya. Diorang ni memang kejam tau. I banyak nak cakap, bagi sikit je masa tau. Memang tau diorang ni tau. Okay, so ladies and gentlemen, teachers out there, saya beranggapan ya ramai akan respon kata saiz kelas ramai tak boleh buat. Itu pun ya, tapi saya lihat ramai yang kata 25. So di sini saya tak nafikan kita memang ada pelbagai bebanan kerja. Dan ianya sangat orang kata a constraint ya when it comes to timing, kerana ia buat terbeza-terbeza ni memerlukan masa dan perancangan. Betul tuan-tuan, saya tak nafikan. Saya guru mengajar 16 tahun dan saya sendiri dah terlibat dengan pelbagai proses. It took a lot of my time, but the end product, the satisfaction that we felt and the success that our students showed beyond imagination, beyond comprehension. Dan kan tu yang lebih menarik ni kan cikgu-cikgu, yang lebih menariknya adalah kerana kita bukan buat perkara-perkara ini aim kita supaya dia boleh dapat A subjek kita. Kita ada objektif-objektif yang lain. Tapi secara tak langsung the excellence ataupun kecemerlangan itu AA tersebut datang melalui perkara-perkara yang kita lakukan. Seperti saya cakap tadi lah, when we did the Sing to the Dawn musical, I never planned so that the entire Form 5 are going to get so many A's and our GPMP will be so good. Never. It was something else. I just wanted them to have a different experience. I just wanted them to enjoy learning the literature part because the story itself is not that. And you know the story, who wants to read? Murid mana nak baca cikgu? Saya tanya. Who wants to read? But from the whole thing, everybody knows what the story is about. They can talk about the story. They can write about the story. And yes, we got 1.2 GPMP. Bayangkan ni sekolah saya bukan SBP, bukan MRSM. It was phenomenal lah. It was really phenomenal. Tuntutan kurikulum, kita ada silibus sudah pastinya. Dan nombor 5 ni cikgu, nombor 5 guru kurang latihan dan kemahiran, saya juga setuju. Sebab itulah kita perlu beri tabik hormat kepada pemimpin GSL di bawah Yayasan funded by Yayasan Saim Darby dan juga ya kepada pihak mungkin SIC Plus kita, PPD, jabatan dan sebagainya, kerana all these things have to be ongoing. Okay, in order for us to adapt to all these challenges, and for us to pick up and to understand ourselves, I think that we need to continue with learning and listening to novel ideas. Sebab itu tadi di awal sesi saya kan saya tanya siapa antara anda semua sangat berkemahiran tetapi anda mencari idea-idea baru. Dan saya tak tahulah sama ada dalam sesi saya adakah anda mencapai objektif tersebut. Did you? Okay. I'm reading all your responses. Okay, jadi sekarang ni adakah mencapai objektif? Itu yang paling penting ya. Kalau tidak lepas ni memang diorang tak panggil saya dah datang kelas mengajar ni. Okay, alright. So I'm going to the end already. Sedikit refleksi. Boleh tak kita, boleh ke participants orally answer, Munirah? Boleh ke? Jawab secara oral, lisan. Ke nak type juga? Boleh kalau nak jawab secara lisan, participant kena raise hand, nanti kita unmute. Okay. Tuan-tuan, kita buat sedikit refleksi. Kita kena reflect balik apa yang kita belajar, apa yang telah kita cuba lihat. Jadi supaya kita boleh faham. Kerana kerangka ini, framework ini sebenarnya sangat penting untuk kita faham. Jadi guru mengajar mengikut keperluan murid. Saya nak tanya, apa dia keperluan murid? Can you type or if you want to raise hand. Ada 1, 2, 3, 4, 5 keperluan murid. Boleh tak? Apa dia? Siapa ingat? Berdasarkan yang kita sebut tadi. Keperluan murid apa dia? Jadi kita ada jawapan dah daripada Cikgu Ashraf. Okay, minat lagi? Apa lagi? Saya masih menunggu. Ability, okay. Wah, cikgu ni Iron Man punya kumpulan je ni. Iron Man ya? Okay. Okey, yang ini adalah framework tuan-tuan ya. Jadi saya letakkan jawapan yang terkejut pula ya. Betul jawapan tu kalau saya setuju, tapi ini adalah okey, kita lihat ya, kita perlukan daripada keperluan murid. Masuk keperluan tadi sebenarnya adalah tadi kita ada kandungan. Okey, kandungan. Kita ada proses. Okey, kita ada produk, persekitaran. Dan yang ini sebenarnya pentaksiran. Ini saya tak sebut sangat sebab kita tak adalah masa nak kupas semua kan. Maksudnya keperluan murid, maksudnya macam mana dia perlu memahami, menghayati kandungan tersebut, apa proses yang dia perlu lalui, produknya, persekitaran dan pentaksiran. Berdasarkan pada 3 aspek murid ini tadi yang you kata tadi minat. Okey, apa dari cikgu-cikgu apa lagi? What else?
What else? Saya nampak tadi ada ke atas tadi kesediaan ya atau readiness. Okey, lagi bagus cikgu. Okey, apa lagi? Profil pembelajaran. Jangan lupa profil pembelajaran yang learning style tadi. Okey, tengok ya, ini is by Tomlinson. So ini yang boleh memandu kita lah pemahaman kita. Thank you very much. Yes, you answered correctly. Last kali menggunakan pelbagai strategi. Paling senang. Cikgu, apa strategi yang kita nak gunakan untuk mencapai objektif-objektif ini? Dan meraihkan kepelbagaian ini? Meraihkan kepelbagaian ini, mencapai objektif-objektif ini. Apakah strategi kita, cikgu? Apa dia? Contoh saya nak yang spesifik. Perbincangan. Okey, kita ada tadi kata PBL. Okey, kita ada modular learning. Semua ni lah ya, kumpulan. Perbincangan kumpulan, semua di sini. Okey, perbincangan kumpulan ya. Inilah yang kita terbezakan. Okey, ini adalah framework atau kerangka pedagogi terbeza. Cikgu boleh lihat ya. Dan ini ada dalam semua apa tu orang kata establish ni lah pakar-pakar akademik kita yang telah menggariskan perkara untuk kita perhalusi. Alright, jadi 5 more minutes Munirah. Alright, rumusan dan penutup. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang perkongsian ini saya ingin tanya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak guna image upload boleh tak? Oh, okay miss, wait. Nah, so miss I have to do another one. Hold on ya, hold on. Sekejap cikgu, sebentar. Image upload. Okay. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sila lihat di skrin. Okay. Apa yang saya perlu tuan-tuan, cikgu lakukan, saya ingin ini refleksi sekali lagi ya untuk kita fahamkan bersama. Sepanjang perkongsian ini, adakah penceramah menggunakan pendekatan terbeza? Ini penting. Sebab saya nak tuan-tuan tahu, adakah kita bercakap tentang terbeza? Adakah penceramah menggunakan pendekatan terbeza? Oh sorry, you see my PowerPoint just shut down. Biasa cikgu ya, technical problem biasa. Munirah, give me my 5 more minutes. Hold on Munirah, give me 5 more minutes. Wait. Boleh, sila. The technicalities cannot be avoided. Alright. Okay, saya discount benda tu. Boleh. Discount. Oh, okay. Jadi sekarang ni, okay, sekejap kita buka dulu sebab saya nak buka semula. Okay, hold on. Okay, saya buka balik ni. Kita gunakan, what is this? Oh, so wait. Hold on di sama Nira. Saya ni PowerPoint pernah penat kot kan. PowerPoint pernah penat. Tapi pada masa yang sama kita nampak ada jawapan-jawapan juga yang dikongsikan dekat bahagian chat. Terima kasih untuk cikgu-cikgu yang berkongsi jawapan daripada kumpulan Iron Man, daripada kumpulan Captain America. Saya cakap diorang ni laju sebenarnya. Kita tak tahu kita dah jawab dah. Hebatlah peserta you bagus-bagus ni. Semua A students ni. Okay, so sekarang ni saya nak tanya, dah jawab dah pun. You all are answering, but what I want is actually, if you can write down, tulis di atas kertas, ambil gambar dan snap image upload. Tapi kalau susah tak payahlah, di chat box pun saya dah nampak dah ni ya. Jadi sekarang ni, adakah penceramah menggunakan pendekatan terbeza, nama dan senaraikan? Dan juga saya ingin tanya kepada rakan-rakan semua, apakah rancangan anda, okay, saya tulis tu okay, wait. Apakah rancangan anda selepas mengikuti perkongsian ini? Okey, tengok tu tengok balik Apakah rancangan anda selepas mengikuti perkongsian ini? Sorry, mungkin ada typo di situ. Dan apakah pendekatan terbeza yang ingin dicuba? Okey, ini penting nombor 2 ni. Apakah rancangan anda selepas mengikuti perkongsian ini dan apakah pendekatan terbeza yang ingin dicuba? Okey, kalau cikgu-cikgu gunakan image upload ni pun okey. Kalau nak komen di di chat box pun cukup kita dah coming to the end of our session already. Alright. Cikgu Aisyah ada yang kata nak subscribe YouTube channel Cikgu Aisyah. Wah. Sekejap sebentar Okey, kejap. Masa kita run trial semua je. Betul-betul macam-macam. Okey. Alright. Okey, biasalah tuan-tuan, dia memang nak menguji kita tau.
macam budak kita dalam kelas lah. Planning kita kan, RPH kita, planning kita macam-macam. Masuk je kelas, you tengoklah apa yang berlaku. Berapa banyak yang boleh dilaksanakan. That is normal and that is part of teaching, and a good educator and a good teacher adapts to all these changes. Okay, jadi jawab soalan-soalan saya please. Munira boleh tengok juga, Munira dan juga pemimpin, rakan pemimpin GSL yang lain ya, urus setia. Saya tengok banyak jawapan-jawapan menarik di situ. Ya, dekat chat pun banyak yang menarik. Laju ni, saya pun tak sempat nak tengok. Nak kukuhkan teknik pembelajaran. Nak buat PBL. I really love that. I really love that. Okay, in fact, I would always consider myself, bukanlah nak kata, I feel that my strength is really PBL. Because in PBL lah, differentiated instruction could be applied a lot. Okay. Soalan satu tadi, adakah saya menggunakan pendekatan terbeza? Senaraikan. Ramai yang kata ada kan? Ya, kalau di chat tadi ramai yang kata pendekatan kumpulan bila kita letak Thor, Captain America dengan Iron Man tu, itu antara strategi yang dapat mereka kesan. Okay, dan tuan-tuan dapat reflect tak bila kita letakkan kumpulan Thor dan sebagainya itu based on what was it based on? Remember, it was based on your initial profile, which was what was your orang kata apa, background background understanding of terbeza ini, pemberian terbeza ini. Okay, pengalaman, betul, pengalaman dan sebagainya. Jadi itu sangat penting. Okay, jadi saya rasa sekiranya dapat jawab soalan-soalan ini, okay, sampai sudah ke penghujungnya. Tuan-tuan boleh scan QR code ni. Satunya on my right is my YouTube channel. Banyak tuan-tuan, macam-macam ada kat situ insyaAllah. And I hope lah it caters to your cup of tea. It's your cup of tea. Number yang belah kiri tu From Waste to Wonder, saya rasa saya letakkan QR code untuk portal, saya web page kepada Waste to Wonder. Sekali tuan-tuan ingin lihat sendiri apa yang murid-murid saya telah buat dan laksanakan. Okay, dan semuanya ada di situ, ada pelbagai di situ. Hopefully that it helps many of you. Okay, I'm 5 minutes before 4:30. I hope that I have achieved whatever that I wanted you to achieve. Saya sangat berharap saya telah sampaikan mengikut keperluan guru-guru. Saya harap juga saya dapat memberi suntikan semangat agar tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua boleh mencuba pendekatan atau pedagogi terbeza ini mengikut elemen-elemennya tadi ya, sama ada dari segi kandungan, konten atau produk, juga dengan PBL, dan seterusnya juga saya mengharap, ini antara harapan saya, you start small, okay, don't if let's say, because kita tahu ada rakan guru kita kategori mengajar 0 ke 5 tahun, don't be super ambitious because you may get frustrated. Okay, so we need to say you start small and always get in touch with senior teachers ataupun more experienced teachers who have done this, right? And I also hope that you can sort of like, if you say whatever that you have done, maybe you can tag me, tag saya di FB, tag saya mungkin di mana-mana lah ya, social media, supaya saya teringin untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Itu sahaja. Saya juga mohon maaf ya kepada Munirah, pemimpin GSL yang lain, dan juga kepada semua rakan-rakan guru peserta siri Masterclass Premium siri ke-6 ini. Mohon maaf atas barang kekurangan atau apa juga kesilapan, glitches, technical problem that may occurred just now. I am so sorry if let's say it's like it's destructive or anything, and I hope that you have benefited from this sharing. Again, I'm just a small person. Saya seorang insan biasa yang kedil, dan saya juga masih belajar, dan saya sangat berterima kasih atas sokongan dan juga sambutan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and back to you. GSL. Okay, cikgu-cikgu semua jangan bye lagi. Cikgu Aisyah je bye dulu. Maksudnya Cikgu Aisyah telah selesai sesinya. Jadi boleh tak kita luangkan masa ni untuk sekiranya cikgu ada kata-kata yang nak dikemukakan kepada Cikgu Aisyah, silakan kongsi dekat bahagian chat. Cikgu Aisyah would love to read all your comments dekat bahagian chat. Tapi cikgu jangan pergi dulu cikgu-cikgu, sebab untuk mendapatkan sijil kehadiran supaya cikgu boleh claim mata kredit SPL KPM nanti, dan juga untuk direkodkan kehadiran cikgu, tolong isi borang maklum balas. Saya akan share screen, cikgu jangan keluar lagi. Penting untuk kita isi borang maklum balas supaya cikgu boleh dapat sijil. Namun begitu cikgu-cikgu, tadi dekat bahagian chat ramai yang PM saya tanya, Munirah ada recording tak? Munirah ada recording ke tak? Jawapannya ada cikgu-cikgu, kita ada rekod sesi pada hari ini. Kita akan upload kepada YouTube channel
Pemimpin GSL cikgu-cikgu. Jadi harap cikgu boleh pergi ke YouTube channel Pemimpin GSL untuk subscribe dan lihat rakaman bengkel. Dan pada masa yang sama cikgu-cikgu, semua bahan bengkel, slides dan sebagainya, bahan bacaan tambahan dan sebagainya akan kami letakkan di channel Siri Masterclass Premium. Untuk mereka yang pernah hadir Masterclass Premium tahun lepas, kita ada grup Telegram. Namun begitu tahun 2022 ni kita telah berpindah ke channel Telegram untuk memudahkan komunikasi. Jadi cikgu boleh scan QR code di sini ataupun gunakan pautan yang dikongsikan oleh rakan saya untuk masuk dan sertai channel tersebut. Butiran berkaitan lagi 8 siri Masterclass Premium untuk tahun ini akan saya kongsikan di dalam channel tersebut. Kita ada 8 lagi siri untuk tahun ini. Alright. Dan yang akhir sekali cikgu-cikgu, sebelum kita isi borang kehadiran, jom kita bergambar dulu cikgu-cikgu ni. Penyertaan yang sangat ramai, pembukaan yang sangat ramai untuk tahun 2022. Kita ada lebih daripada 270 peserta. Terima kasih cikgu-cikgu. Kami sangat-sangat hargai. Jom kita bergambar dulu. Kita ada 11 frame. Kita akan bergambar satu persatu. Boleh tak saya nak minta rakan saya untuk jadi tukang ambil gambar?